Baik saudara, hujan lebat berterusan menyebabkan 27 kawasan di 4 daerah di Sabah dilanda bencana. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Benar Alif. Susulan hujan lebat berterusan awal pagi tadi, Bilik Bencana Jabatan Kerja Raya JKR Sabah merekodkan 27 kawasan di 4 daerah dilanda bencana, antaranya banjir, kegagalan tebing dan tanah runtuh. Pengarah JKR Sabah, Datuk Insinyur Ali Ahmad Hamid yang dihubungi RTM berkata ia melibatkan Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan Penampang yang mencatat jumlah tertinggi iaitu 14 laporan banjir serta 1 kes tanah runtuh. Laporan setakat pukul 2 petang turut menunjukkan 15 jalan terputus dan tidak boleh dilalui melibatkan 5 jalan persekutuan dan 10 jalan negeri. Tinjauan sekitar Kota Kinabalu pagi tadi mendapati berlaku kesesakan lalu lintas di beberapa kawasan seperti Inanam dan Kolombong akibat jalan dinaiki air yang turut menyebabkan pengguna sedang dalam perjalanan ke tempat kerja terkandas. Bagaimanapun terdapat anggota polis bertugas mengawal lalu lintas. Tinjauan di Penampang pula beberapa kawasan utama seperti Donggongon dinaiki air selain beberapa kampung seperti Kampung Kobusak, Sugud, Kibabaik, Mogunibung dan Kampung Kohizan. Keadaan cuaca pagi tadi ekoran fenomena taufan maring yang melanda negara Filipina seperti amaran dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Badan-badan berkanun BBN dan syarikat berkaitan kerajaan GLC di negeri ini diingatkan agar memberi penekanan kepada 3 aspek penting dalam hala tuju agensi. Pertama, agensi yang masih menerima grant daripada kerajaan negeri perlu mempunyai program mengurangkan kebergantungan dana kerajaan secara berperingkat seterusnya mencapai taraf berdikari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata bagi badan berkanun berpotensi komersial pula perlu mencari pendekatan baharu untuk meletak nilai terhadap perkhidmatan diberikan membangun perniagaan teras yang mampu menjana pendapatan bagi membiayai aktiviti sosial ekonomi. Aspek ketiga, agensi perlu melihat potensi di luar khususnya di negeri atau negara jiran. Datuk Haji Ji berucap merasmikan penutupan kursus ahli lembaga pengarah badan-badan berkanun dan agensi kerajaan negeri tahun 2021 secara maya di Kota Kinabalu. Beliau juga mahu semua pemimpin BBN dan GLC agar menunaikan tanggungjawab memakmurkan khazanah negeri Sabah. Dalam masa sama, cuba memahami trend mega melibatkan revolusi teknologi keempat agar dapat bersedia untuk berasimilasi dengan perubahan pantas persekitaran. Acara tahunan anjuran Kementerian Kewangan ini dihadiri lebih 300 ahli BBN dan GLC. Lebih banyak jalinan kerjasama ekonomi akan diwujudkan antara Sabah dan wilayah Tawi-Tawi Filipina dalam pelbagai bidang perdagangan dan pelaburan. Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Dr. Joachim Gunsalam menyatakan demikian dalam majlis makan malam mengalu-alukan rombongan Gabenor wilayah Tawi-Tawi Yashmel Mang Ilsali di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Dr. Joachim, sinergi antara kedua-dua blok sekutu dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP IAGA ini sebagai peluang membantu lebih ramai usahawan industri hiliran maupun huluan kedua-dua kawasan. Justeru lawatan kali ini amat penting bagi mempelawar pelabur terutama dalam perdagangan, pertanian dan pembuatan. Saya percaya this is the first time actually a leader from Tawi-Tawi has come to Sabah to show their interest in enhancing trade and cooperation, especially within the BIMIAGA punya group. So our hope kita punya kerjasama itu, kita punya especially in terms of trade. Tambah Datuk Dr. Joachim, kedua-dua kawasan adalah berhampiran. Justeru kerjasama kukuh dapat menggalakkan aktiviti ekspor dengan wilayah Tawi-Tawi yang mempunyai lebih 20 juta penduduk. Beliau juga sependapat dengan Gabenor Yashmael bahawa pewujudan hubungan dagang secara tidak langsung akan mengukuhkan lagi tahap keselamatan sempadan kedua-dua kawasan ditambah dengan hubungan bilateral sedia ada dalam S-Zone.
Sebanyak 43 pusat pemberian vaksin PPV awam di seluruh Sabah akan ditutup pada 15 Oktober ini. Sementara 16 PPV pula masih beroperasi dan dikawal selia sepenuhnya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Masnah Mat Saleh berkata Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF pula akan dibubar pada 31 Oktober. Ia hasil keputusan mesyuarat ahli jawatan kuasa tertinggi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Negeri. Ketika ini pemakluman sedang disampaikan kepada ahli jawatan kuasa PKOB melalui lawatan kerja ke daerah terlibat selain kaedah mesyuarat maya. Sebilangan besar penduduk telah pun, kalau di Sabah ini, 75% telah pun mendapat dos 1. Tidak lagi ramai orang datang ke pusat-pusat pemberian vaksin. Sekarang lebih banyak usaha-usaha untuk mendekati ataupun mencari mereka melalui program outreach. Itulah sebabnya pusat-pusat pemberian vaksin perlu ditutup. Datuk Masnah ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerja ke Kota Marudu dan Kudat. Setakat ini kadar vaksinasi Sabah mencapai 70%, lengkap vaksin 75% dos 1 dan remaja 68.8%. Menyumbang 35% bekalan elektrik di Sabah termasuk kepada kira-kira 1.2 juta penduduk. Rainhill Power Group terus giat menjadi entiti berdaya maju menggalakkan tenaga lestari. Ia dilaksana penjana tenaga elektrik bebas terbesar di Sabah ini melalui anak syarikatnya Rainhill Powertron yang menguruskan stesen jana kuasa Teluk Salut dan Rainhill Power Division bagi stesen jana kuasa Rugading di kawasan industri Kota Kinabalu. Ikuti perkongsian wartawan Junaina Sojiar. Stesen jana kuasa Teluk Salut dan Rugading merupakan penyumbang terbesar grid Sabah menjana 380 megawatt tenaga elektrik iaitu 30% kapasiti grid itu sendiri dan 40% dalam kalangan penjana bebas. Stesen ini beroperasi menggunakan sistem janaan turbin gas kitar padu yang menyumbang ke arah kelestarian alam. Ia merupakan sistem jana tenaga konvensional terbaik kerana suhu dilepaskan ke atmosfera adalah rendah, hasil tebus guna tenaga efisien. Dari segi operasi ada sama sebab ini adalah stesen jana kuasa gas dan sana pun stesen jana kuasa gas kitar tertutup sama dari segi operasinya. Cuma apa yang berbeza dari segi mesin yang digunakan adalah sana jauh daripada efisien lah. Bila jauh efisien, dia penggunaan gas dia pun kurang untuk menghasilkan jumlah megawatt yang sama. Sistem turbin gas kitar padu bertindak memanaskan air untuk membekalkan steam kepada turbin bagi menjana tenaga elektrik tambahan dan hanya membebaskan suhu sekitar 100 darjah Celsius. Justru penjimatan berlaku dengan janaan tambahan 50% tenaga elektrik selain kaedah kitaran semula air baik untuk alam sekitar. Kita punya pembuangan ataupun pelepasan ke udara kasar memang mematuhi keperluan semasa DOE iaitu Department of Environmental, tetapi lebih daripada yang diperlukan. Bermakna waktu kita menjalankan kita punya proses untuk menghasilkan elektrik, kita memastikan pencemaran yang kita lepaskan mesti mematuhi keperluan kerajaan semasa. Selain mempromosi tenaga lestari, syarikat ini juga giat menunaikan tanggungjawab sosial korporat membantu golongan memerlukan. Kita membantu rakyat dengan membuat projek-projek mikrohidro seperti di Babalitan dan di Kampung Walo. Setiap satu 5 kilowatt dan 10 kilowatt. Kemudian kita juga membantu mangsa-mangsa kebakaran seperti di Papar. Kita membina sebuah rumah untuk satu keluarga yang rumah mereka terbakar. Dan kita juga membantu anak-anak yatim di Ranau, Kampung Langsat. Kecekapan penggunaan tenaga boleh baharu oleh Rainhill pastinya memberi impak positif bukan sahaja kepada alam sekitar, malah masyarakat agar mengutamakan keseimbangan dalam penghasilan tenaga. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Kembali bersama Alif, silakan.